Membalas kritikan Noh Omar, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Isham Jalil mendakwa bekas Ketua UMNO Selangor itu sebenarnya kaki bodek untuk mendapatkan jawatan. Jelas Isham, Noh pernah untuk membodek bekas Perdana Menteri Najib Razak semata-mata untuk menjadi Menteri Kabinet. Bahkan kata Isham, dia yang ketika bekerja dengan Najib turut dibodek Noh semata-mata bagi mendapatkan jawatan. Semalam Noh Omar kata orang UMNO kaki bodek. Setahu saya yang kaki bodek adalah Noh Omar. Dulu seingat saya semasa dia ingin jadi menteri, dia bodek PM Najib dan sampai saya pun dia bodek. Masa itu saya bekerja di pejabat Perdana Menteri PMO, katanya dalam hantaran di Facebooknya hari ini. Terdahulu hari ini, BH melaporkan yang bekas ahli Parlimen Tanjung Karang itu mendakwa UMNO kini hanya ditunjangi oleh kaki bodek dalam parti itu yang tewas dalam pemilihan parti. Dengan memetik nama dua ahli MKT UMNO, Isham dan Lokman Adam, yang tewas dalam pemilihan bahagian, Noh berkata, bagaimana pemimpin ini boleh bercakap mengenai suara akar umbi. Noh turut mengesahkan yang dia akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN atas tiket Perikatan Nasional PN. Sementara itu, Isham mengingatkan Noh bahawa UMNO yang mengangkatnya sebagai wakil rakyat parti itu. Bahkan, Isham mengingatkan Noh bahawa UMNO yang banyak berjasa kepadanya sehingga mencapai kedudukannya kini. Dulu UMNO yang angkat dia sebagai wakil rakyat sehingga jadi menteri. Kini hanya beberapa bulan selepas dia minta dipecat dari UMNO, dia sudah mula kutuk dan caci UMNO umpama kacang lupakan kulit. Hanya kerana dia ingin bertanding pilihan raya lawan UMNO. Saya ingin ingatkan Noh, UMNO banyak berjasa kepada kamu. Jangan lupa itu, katanya lagi. Minta dijauhi PAS memerintah Selangor. PAS memang handal dalam mencari salah orang tetapi tidak cermin diri bila berkata-kata. Hanya untuk memenangi hati rakyat menjelang pilihan raya negeri PRN akan datang, parti itu sanggup menggunakan apa sahaja isu walaupun menyimpang dari fakta sebenar. Rakyat bahagia di Selangor dengan kemudahan dan keprihatinan kerajaan negeri kecuali orang PAS sahaja yang merasa sangat bahagia di Kelantan walaupun terpaksa bermandi dan meminum air keruh. Terima kasih PAS kerana mengiktiraf Selangor sebuah negeri kaya. Namun lain pula keadaannya di Kelantan yang terus mundur dengan rakyatnya dibelenggu hingga hari ini dengan masalah bekalan air bersih dan kemiskinan tegar. Biar saya kongsikan pengalaman saya yang pernah bermastautin di Kelantan. Derita air memang tidak tertahan dan ia berlaku sekitar 90-an, namun hingga ke hari ini masalah itu gagal diatasi, namun PAS terus diberi kepercayaan menjadi kerajaan negeri hanya kerana laungan negeri Serambi Mekah. Justru bukan Selangor tetapi sepatutnya pentadbiran Kelantan yang perlu diubah. PAS mesti disingkirkan untuk memberi ruang perubahan lebih baik. Saya yakin selagi PAS bertapak di bumi Kelantan, maka rakyat akan terus minum teh tarik percuma yang keluar melalui kepala paip di setiap rumah. Saya pernah merasai kesusahan bekalan air ini dan pernah menggunakan air bukit dan air sungai di perkampungan rancangan pemulihan tanah RPT Cenulang, Sungai Durian Kuala Krai sebelum ini. Bukan setakat susah untuk dapatkan bekalan air minum, membasuh pakaian malah untuk mandi wajib pun sukar kerana air sering tiada. Orang kampung RPT Cenulang berkongsi belanja untuk menyiapkan saluran air dari bukit berdekatan untuk mendapatkan punca air. Itu dulu tapi rasanya tidak jauh beza juga dengan keadaan hari ini. Kenapa? Mereka diam setiap kali rakyat memberontak dan membangkitkan tentang isu air. Jawapan yang selalu diberi, air belanar di sungai belakang rumah. Gi minum sampai kembung perut. Maksudnya, air banyak di dalam sungai belakang rumah. Pergilah minum sampai kenyang. Itu jawapan yang pernah kita dengar dan ia melambangkan tahap pemikiran pemimpin PAS. Pada pemikiran saya, PAS tak perlu sibuk dengan Selangor kononnya, rakyat negeri itu susah.
Walaupun negeri kaya seperti yang ditulis oleh Setiausaha Badan Perhubungan PAS Selangor, Roslan Syahir, dalam Harakah Daily, kerana dia sepatutnya perlu sibuk dengan Kelantan dan Terengganu dan kini melarat ke Kedah kerana masalah air. Rakyat menjadi susah kerana pulang ke kampung berhari raya, namun untuk mandi pun terpaksa ke sungai. Tentu sedih kan bila kita tidak menggunakan cermin untuk melihat muka sendiri dan tulisan Roslan ini seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Jangan biarkan diri anda buta kerana semua rakyat Selangor mengiktiraf perkara baik yang dilakukan oleh Menteri Besar Amiruddin Syari. Rakyat Selangor celik, tak seperti PAS Selangor yang dijangka tersungkur teruk di PRN Selangor Jun ini. PAS Selangor menyebut tentang jalan, perparitan yang daif, pengurusan sisa pepejal cukup lemah di kawasan Menteri Besar. Rasa seperti mahu tergelak besar mendengar hujah ini. Kata dulang paku serpih, cakap tidak serupa bikin atau bikin tak serupa cakap. Sekolah agama terperosok, tak terurus, kata PAS Selangor. Seronoknya bila menulis tanpa melihat negeri yang kamu perintah. Tanya orang Kedah di luar bandar dan tanya orang Kelantan yang terpaksa menanggung kesusahan kerana terperangkap dengan ceramah dan tulisan yang bertujuan untuk menang pilihan raya. Saya yakin semakin PAS Selangor bersuara, semakin terbuka niat mereka semata-mata mahu dapatkan kuasa. Minta dijauhi PAS memerintah Selangor kerana bimbang Selangor akan kembali mundur dan masalah air akan terus menghantui seperti apa yang berlaku di Kelantan. Minta dijauhi. Isu HJKC dibangkitkan dengan niat membakar isu keserasian dan semangat setiakawan di Selangor untuk meraih laba politik. Bukan resis katanya, tapi itulah PAS yang sikap mereka. Semua rakyat maklum. Lempar batu sembunyi tangan. Bila habis modal PAS akan main isu anak tempatan, anak Selangor perlu urus kesusahan rakyat Selangor, tapi PAS lupa bahawa Setiausaha Agung parti itu, Taqiyuddin Hassan, orang mana dan menjadi wakil rakyat di mana. Tidakkah orang Kota Baharu yang boleh memikul tanggungjawab sebagai wakil rakyat? Cukup satu contoh, banyak lagi kita simpan dulu. PAS sekali lagi cakap tak serupa bikin. Kepada rakyat Selangor, buatlah penilaian bijak dan jangan termakan dengan propaganda murahan yang akhirnya kita akan mundur dan dirundung kesusahan seperti negeri di bawah pemerintahan PAS. Kepada PAS Selangor, teruskan berkarya kerana rakyat akan menilai dengan bijak dan siapa PAS selama ini.